Kita ke Sarawak, bumi kenyalang. Antara tumpuan hari ini, situasi banjir di sekolah di Miri dan bekas timbalan Ketua Menteri di bawah Kerajaan Campuran Sarawak pada 1970, Datuk Simon Dembab Maja meninggal dunia. Buma di Kuching ada perinciannya. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Perkembangan di Sekolah Kebangsaan SK Long Teru yang dilaporkan terjejas banjir oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baram semalam mendapati paras air di sekolah rendah berkenaan menunjukkan tren sedikit peningkatan setakat pagi tadi. Menurut kenyataan media daripada Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Zon 6 Miri, Lau Po Kiong, selain SK Long Teru, paras air di SK Benawak juga menunjukkan tren menaik namun masih pada paras yang terkawal. Beliau dalam pada itu memaklumkan kawasan yang telah surut ialah di SK Long Panai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tutuh Apoh. Manakala laporan semasa status aras sungai dan curahan air sungai yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak pada pukul 8 pagi tadi menunjukkan stesen aras air sungai di Long Teru dan Long Jegan pada aras bahaya. Aras air sungai di stesen Marudi, Kuala Tutung dan Benawak pula menunjukkan aras amaran. Saudara bekas timbalan Ketua Menteri di bawah Kerajaan Campuran Sarawak pada tahun 1970, Datuk Simon Dembab Maja, 85 tahun, meninggal dunia petang semalam akibat kanser prostat tahap akhir. Jimmy Simon Maja, anak sulung kepada mendiang Datuk Simon Dembab memberitahu, mendiang menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching pada pukul 4.30 petang. Datuk Simon Dembab meninggalkan seorang baludatin Rosalind City, Germany, 3 orang anak, 3 orang cucu dan 2 orang cicit. Mengimbau kembali perjuangan ayahnya dalam politik Sarawak, Jimmy berkata sebagai pemimpin suatu ketika dahulu iaitu pada era kepimpinan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob yang merupakan Ketua Menteri Sarawak ketika itu, beliau menyifatkan bapaknya seorang pemimpin yang berjiwa kental, komited selain disegani semasa menjalankan tugas. Tambah beliau lagi ayahnya seorang yang amat mementingkan hubungan baik antara kaum di Sarawak meskipun mempunyai pelbagai etnik dan agama. My father always said that regardless of whatever race we are, Malay, Chinese, Badayu, Iban, Orang Ulu, we should consider ourselves as Sarawakian because this was the vision of the first coalition government when it was formed in 1970. Mendiang Datuk Simon Dembab yang berasal dari Engkelili merupakan anak Iban pertama memegang jawatan sebagai timbalan Ketua Menteri setelah memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Engkelili Sekerang pada pilihan raya negeri yang pertama pada tahun 1969. Mendiang dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri pada tahun 1970 sehingga tahun 1972. Jasad mendiang dibawa ke kediamannya di 414 Lorong Kedandi 4, Tabuan Jaya di Kuching untuk penghormatan terakhir sehingga pukul 1.30 hari esok sebelum jasadnya dibawa pulang ke Engkelili untuk dikebumikan pada Rabu ini. Baik, projek tebatan banjir Blok F Fasa 3 di daerah Sebuyau yang menelan kos RM19,800,209 dijangka siap pada Januari 2024. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau, Datuk Julahi Narawi berkata, pelaksanaan projek tersebut bermula tahun ini dan ia mampu menjadi benteng bagi menghalang kemasukan air masin, terutamanya pada masa air pasang besar berlaku. Dedah Datuk Julahi, projek tebatan banjir Blok F bagi fasa 1 sudah bermula pada tahun 2020 diikuti pula dengan Blok F bagi fasa 2 yang bermula tahun lepas dan kini perkembangannya berjalan dengan lancar. Jadi kita berharap apabila siap sepenuhnya Blok F ini, maknanya fasa 1, fasa 2, fasa 3, ianya dapat menghindarkan kawasan Kampung Baru sampai ke tapak Jambatan Matan Lupa dan juga sebelah pasar Pekan Sebuyau akan terhindar daripada kesan kemasukan air pasang besar ataupun musim keringitan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat projek tebatan banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Samarahan di Pejabat Daerah Sebuyau. Datuk Julahi dalam pada itu juga berharap dengan pelaksanaan projek ini ia dapat melindungi kawasan yang sering kali terjejas banjir, khususnya kawasan pertanian dan penempatan penduduk. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu mengambil tanggungjawab dengan membantu kerajaan menjayakan polisi dan pelan pembangunan negeri serta bukannya bertindak menggagal dan membangkang usaha pembangunan di negeri ini. Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Hardin Hollis memberitahu KMKK merupakan wakil yang dipilih oleh masyarakat sebagai perantara bagi menyuarakan pendapat, kehendak termasuk keperluan mereka. Jelas Datuk Francis, KMKK juga adalah pemimpin di peringkat akar umbi yang dilantik oleh kerajaan negeri dan diberi allowance bulanan untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab mereka. Justru sebarang keputusan dan tindakan yang dibuat mereka harus selari atau seiring dengan usaha kerajaan dalam membawa pembangunan di sesebuah kawasan. Datuk Francis turut menyatakan terdapat segelintir daripada pihak terbabit didapati tidak sependapat dengan kerajaan, namun beliau berharap mereka dapat memberi kerjasama khususnya dalam aspek meneruskan kesinambungan pembangunan di Sri Aman. Beliau memberitahu demikian semasa berucap merasmikan Mesyuarat Agung ke-15 Persatuan Ketua Kaum Masyarakat Iban Sri Aman di Sri Aman. Pada mesyuarat itu, penghulu Mingging Sigan telah dipilih sebagai pengerusi persatuan yang baharu bagi sesi 2022-2023. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti amal amat digalakkan untuk terus menyemai sikap penyayang selaras dengan konsep Sarawakku Sayang selain berganding bahu membantu golongan kurang bernasib baik terutamanya pada musim perayaan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata langkah tersebut mencerminkan sifat keprihatinan golongan itu terhadap masyarakat yang memerlukan. Datuk Seri Lee berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan makanan dan angpau kepada penghuni rumah warga emas di Miri. Sementara itu, pada majlis berasingan, Datuk Seri Lee turut mengajak golongan muda untuk tampil ke hadapan bagi membantu meningkatkan bekalan darah di tabung darah Miri. Jelasnya, aktiviti murni tersebut adalah bertujuan untuk menyemai semangat bantu-membantu dalam kalangan masyarakat. Datuk Seri Lee dalam pada itu berharap agar lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan untuk membantu tabung darah Miri menerusi pelaksanaan kempen derma darah bagi tujuan perubatan. Manakala rata-rata golongan belia yang ditemui teruja dapat menyumbang dan membantu orang lain yang memerlukan. My first reason will be helping people who need the blood for their medical. Kami mengharapkan NGO yang lain membuat sesuatu yang seperti ini juga agar kita dapat memberi satu bantuan kepada tabung darah hospital ataupun kebangsaan untuk bantu tabung darah, tingkatkan jumlah darah serta bantu mereka yang sakit dan perlu darah. Seramai 116 orang telah berdaftar dan sebanyak 103 pain darah berjaya dikumpul dalam kempen berkenaan. Polis Kuching berjaya merampas mercun dan bunga api yang bernilai RM20,000 dalam serbuan di kawasan perniagaan di Kenyalam Park Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Polis ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan seorang lelaki tempatan dalam lingkungan usia 20-an turut ditahan bagi membantu siasatan. Menurut ACP Ashmon, kejayaan rampasan tersebut dicapai menerusi satu serbuan bersama bahagian siasatan jenayah daerah bagi bahagian pelesenan daerah di lokasi berkenaan sekitar pukul 9 malam. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, ACP Ashman memberitahu polis memahami semangat sambutan Tahun Baharu Cina dan meluluskan 35 lesen kepada peniaga di daerah Kuching untuk aktiviti penjualan 36 jenis bunga api yang dibenarkan di bawah Akta Bahan Letupan 1957, Akta 207. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul.